Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. So saya harap semua boleh dengar dengan jelas suara saya. And harap korang punya line dekat sana pun okey dan saya punya line okey dan semua orang okey. Okey, so kita start dengan 5.2. 5.2 ni adalah definite integral. Definite integral. Di mana bila kita integrate tu ada nombor dekat dia punya cacing. So bila ada nombor dekat dia punya integral tu ataupun curl ataupun cacing tu, maksudnya kita dah tak payah tulis tambah C. Tak payah tulis tambah C dekat final answer dia. Okay, so saya harap semua orang dah try tengok video yang saya bagi link tu. Sepatutnya senang sajalah. Okay, so kita tengok properties. So saya dah, saya tak buat apa pun, saya copy paste je pun. Okay, so yang pertama, property yang pertama, bila kita integrate dan nombor bawah dan atas ni sama, automatik kita dapat kosong. Okay. So kemudian yang kedua, ni senang-senang je lah. So yang kedua, tengok dekat sini apa yang berubah adalah kedudukan limit. Kita panggil nombor yang dekat cacing tu, kita panggil dia limit. Okay, nombor dekat situ. Okay, so kedudukan nombor ni bila dia berubah, okay, so kita kena letak negatif dekat depan tu. Kalau dia terbalik, mesti letak negatif. Itu properties dia. Okay, so tu properties yang kedua. Yang ketiga, ini biasa-biasa je lah. Sebenarnya tak payah properties ni pun tak apa. Tapi sebab dia nak tunjuk kan, dia share je lah. So basically apa yang berlaku kat sini adalah K ni adalah constant. K is constant. Constant tu apa? Constant tu nombor biasa je. Sama ada nombor bulat atau pecahan atau nombor-nombor yang special. Contohnya macam pi, macam eksponen. Itu nombor-nombor special kan. So kalau kita integrate dia, actually bila kita integrate kan kita dapat Kx kan. Dan X tu nanti kita akan masukkan limit B dan A. So sebab itulah dia akan jadi macam tu. So dia sebenarnya macam skip satu step je. Sebab dia terlalu senang. Okay, so ni easy je. Tak ikut yang property ni pun tak apa sebab entahlah senang. Okay, so yang keempat, ini cuma nak cakap constant boleh bawa keluar tu je. Okay, constant boleh bawa keluar. Itu je dia nak cakap dekat property yang ni. So dia tak kacau sangatlah kita punya integration function tu. Dan bila kita bawa keluar constant, dia punya limit dia masih sama tak ada apa yang berubah. Hanya K tu sahaja yang dibawa keluar. Okay, so seterusnya property yang kelima, ni pun sama juga, tak ada apa benda pun. Cuma kadang-kadang F dan G tu function yang berbeza tau. Contoh F tu dia boleh bagi polinomial biasa je. G tu tiba-tiba dia bagi yang kena buat integration by sub. So kalau kita nak buat dalam satu baris yang sama, dia macam ada benda, contoh F dia dah boleh siap awal tapi G dia ada banyak lagi proses panjang. By sub kan dia macam panjang sikit proses kan. So untuk memudahkan kerja, kita boleh je pisahkan dia kepada dua macam ni. Itu je dia nak cakap. Kalau dua function berbeza, kalau hubungan diorang adalah tambah ataupun tolak ni, kita boleh pisahkan dia kepada dua integral yang berbeza. Tapi bila kita pisah tu, limit dia tetap sama AB tu, lokasi dia pun mesti sama. Okay, so kemudian kita tengok yang keenam. Yang keenam ni macam banyak sikit akan pakai lah. Okay, so yang keenam, kalau awak tengok dekat sini, semua function dia sama. Semua function F, F, F. F, F, F. Maksudnya, kita tak boleh pakai benda ni kalau function tu berbeza. Tak boleh. Mesti datang daripada kepala F yang sama lah. Dan kalau kita nak buat dia continue macam ni, awak tengok A pergi B, kemudian B pergi C. Nampak tak dia continuous dia punya limit dia tu. Barulah kita boleh conclude, kita macam ni nak cakap shortcut A pergi C. Limit dia nampak tak? Yang penting dia mesti continuous dekat tengah-tengah tu, dekat B tu. B tu adalah penghubung diorang. Barulah boleh shortcut jadi integrate A sehingga C. Tak perlu buat kerja banyak kali. So itu maksud soalan ni. Soalan pula, property ni. Okay, so kita tengok contoh tutorial yang melibatkan property iaitu soalan 9. Ni sebenarnya, muka surat ni sebenarnya tersalah. Tersalah plan buat malam tadi masa ngantuk-ngantuk. Salah. Tak ada apa pun kat situ sebenarnya. So di sini soalan 9 diberi integrate 1 hingga 3 fx adalah 5 dan diberi integrate 3 hingga 8 untuk fx juga adalah 10. Mari kita jawab soalan A. Soalan A sangat mudah, tengok dekat sini dia punya limit dia sama. Apa yang berlaku kalau limit dia sama? Kosong terus, tak ada jalan kerja, terus kosong. Kemudian tengok dekat soalan B. So apa yang berbeza dengan highlight biru dekat atas sana adalah kedudukan dia punya limit. Kedudukan limit dia jadi 3, 1 instead of dari 1 hingga 3. Kita baca limit tu, kita baca limit daripada bawah ke atas kan bila kita tulis cacing kan, kita baca dari A sehingga B. Macam tu, kita tak baca dari atas ke bawah.
Tapi kita punya jalan kerja, yes. Nanti saya cerita macam mana kita nak buat dia punya jalan kerja dan substitution dia punya limit and so on. Okay. So dekat sini, soalan B, sebab dekat highlight pink tu dia punya limit dia dah bertukar tempat, maka kita kena letak negatif lah dekat depan. Dan kita tuliskan 1, 3 macam ni. Hanya sebab kita tukar position limit tu sahaja. So kita kena letak negatif dekat depan. So jawapan dia adalah negatif 5 lah. Kemudian kita tengok dekat C, dekat sini dia cuma nak cakap yang constant boleh bawa keluar. So kita ada 2 integrate 1 hingga 3 function f terhadap x. So kita ada 2 kali 5 iaitu 10. Okay, so kemudian tengok dekat soalan D. So dekat sini kita kena tengok balik hubung kait highlight biru dengan highlight hijau dengan soalan D. So dekat soalan D tu, saya guna highlight warna orange. Dia terus buat 1 hingga 8. So dekat sini, saya cakap tadi kita boleh guna property yang ke-6. Di mana, kalau kita tengok highlight biru dan hijau tu, kita tengok dia punya limit dari 1 hingga 3. Kemudian 3 pergi 8. So dia bersambung kan dekat situ, continuous. So kita boleh, kalau dekat property yang ke-6 tadi, saya zoom in sekejap property ke-6. Daripada A, B, B, C jadi A, C kan. Sekarang kita patah balik. Kita reverse. So dia akan jadi macam ni, cara tulis dia. Dari 1 hingga 3, fx, tak tambah pula. Tambah 3 hingga 8, fx. So nampak dia dah jadi 1 hingga 3, 3 hingga 8. Mesti continuous. Barulah dia boleh jadi 1 hingga 8 tu. So kita masukkanlah nilai dia, kita ada 1 hingga 3 ni adalah 5. And then 3 hingga 8 untuk fx adalah 10. Maka jawapan kita adalah 15. Okay, nampak kat situ. Kemudian kita pergi ke soalan E. Saya zoom in dekat sini. Saya pakai pen warna biru. Okay, so dekat sini kita boleh guna yang integrate F tambah G tadi. Okay, so kita tak ada maklumat pun tentang integrate 5. Dia cuma bagi maklumat tentang integrate F sahaja. So, kita kena integrate 5 sendirilah. Okay, so kita asingkan dulu sebab lebih mudah begitu. Tambah integrate 3 hingga 8, 5 dx. So integrate 3 hingga 8 fx ni kita akan dapat 10 kan. And then integrate 5 akan dapat 5x. So macam mana nak buat? Saya cakap tadi dah tak ada tambah C kan. So kita akan buat bracket kotak macam ni. Kebiasaannya buat beginilah. Buat bracket kotak dan kita tulis semula limit dia. Mengikut position macam apa yang ada dekat integral tu lah. Kalau 8 ke atas, 8 ada dekat atas kotak tu. Dan macam mana kita nak kira benda ni? It's always dalam integration, bila melibatkan calculation, always atas tolak bawah. Always. Ingat, dalam integration, always atas tolak bawah. So, kita akan substitute limit atas dan substitute limit bawah, kemudian kita tolakkan dia. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni? So, kita ada 10 tambah, dekat sini kita akan buat substitute limit atas kita, iaitu 8, tolak bawah, limit bawah siapa? Limit bawah 3 kan? So, kita substitute 3, macam tu. Lepas tu, masuklah dalam kerja kita. So, untuk substitute 8 ni, kita ada 5 kali 8. So untuk substitute 3, fungsi kita tu 5x kan lepas kita integrate. So kita substitute lah 5 kali 3. Seterusnya terus ditekan kalkulator daripada 10 sampailah close bracket tu. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 35. Terus ditekan kalkulator. So step substitution ni yang substitute limit atas tolak substitute limit bawah, ni kena tunjuk jalan kerja Bila buat assignments nanti, ni kena tunjuk jalan kerja. Ada satu markah untuk substitution. Substitute limit. Lepas tu nak terus tekan kalkulator, tekanlah. Okay. Saya zoom out. Takkanlah yang soalan ni pun tak try lagi kan. Mestilah dah try. Okay, so saya harap jawapan kita sama. So kita pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan 10. So saya ambil soalan yang berkaitan sajalah setakat ini dengan kita punya definite integral, iaitu integration polinomial yang biasa. Maksudnya yang tak melibatkan by substitution. Okay, so kita tengok dekat soalan A. Ini mudah. Kita boleh terus direct integrate je sebenarnya. Tak perlu pun nak pisah-pisahkan dia macam F tambah G tadi. Sebab kita nak integrate one by one ni senang je kan. So, kita buat kotak macam biasa. Kotak. Okay, so kemudian 3 tu biar je lah macam tu kan. Sebab dia constant. Yang kita nak integrate adalah x squared. So, integrate x squared akan dapat x cube over 3. Ingat kuasa bertambah 1 dan kita kena bahagi dengan kuasa tambah 1 tu. Dan saya dah ingatkan juga yang nombor atas dan bawah mesti sama tu. Okay. So tolak constant, biar je dia macam tu, kita hanya integrate x.
So integrate X kuasa 1 akan jadi X kuasa 2 per 2. And then integrate constant iaitu 1 akan dapat 1X lah, which is just X. So kita letak limit 3 dekat atas, negatif 1 dekat bawah. Okay, so tadi saya dah bagi tahu always limit atas tolak limit bawah. So kita substitutekan dia. Macam inilah saya akan buat substitute 3 tolak substitute negatif 1. Itu plan kita. Pen oren ni dalam jalan kerja awak tak payahlah tunjuk kan. Ni cuma saya nak explain. Okay. Yang awak perlu tulis hanyalah pen merah tu saja yang saya tulis dalam jalan kerja ni. So kita substitute lah one by one. Dekat sini kita boleh simplify kan. Kita nampak yang 3 ni boleh potong, 2 ni boleh potong. And then kita substitute kan dekat yang kita dah simplify. So kita ada substitute 3. So 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 2 tambah 3. Settle substitute 3. Kemudian tolak substitute negatif 1. Sebab nombor ni adalah negatif 1, maka kurungan sangat-sangat penting. Kalau awak buat contohnya negatif 1 kuasa 3, ini akan dapat negatif 1 kuasa 2, ini akan dapat negatif 1. Tapi kalau awak buat kurungan, ini akan dapat positif 1. Nampak tak? Kurungan ni hidup mati awak punya markah dalam matematik tu. Sebab tu saya selalu tekankan buat kurungan. Okay, so di sini kita akan buat kurungan negatif 1 kuasa 3 tolak negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 1. Settle substitute, terus dia tekan kalkulator dari awal sampai akhir sama dengan 24. So ingat tunjuk substitution sebab ini ada markah. Integrate ni pun ada satu markah. And then final answer satu lagi markah. Ini minimum 3 markah untuk step yang senang macam ni lah. Okay, dan actually jika kalkulator awak, kalkulator yang canggih tu, awak boleh kira je integration tu, type je soalan tu dalam kalkulator awak, tekan je equal, nanti awak dapat je jawapan dia terus. Itulah nak kata kebaikan pun dia jugalah. So awak boleh check final answer awak tu yang awak kira betul ataupun salah. Tapi make sure jalan kerja tu make sense lah. Okay. So kita tengok soalan B. So dekat sini nampak macam integration by sub kan, tapi sebenarnya tidak. Sebab kurungan tu cuma kuasa 1 je. Tak complicated langsung. In fact awak boleh expand kan dia. So bila expand, dia akan jadi integrate 0 sehingga 3, 2x kuasa 2 tolak x kuasa 3 dx. So kita akan integrate. So bila integrate kita buat kotak. Limit dia 3 ke atas, 0 kat bawah. So integrate 2x kuasa 2 akan dapat constant. Biar dia macam tu. Integrate x kuasa 2 akan dapat x kuasa 3 per 3. Tolak integrate x kuasa 3 akan dapat x kuasa 4 per 4. So ingat, it's always atas tolak bawah. Meaning substitute limit atas tolak substitute limit bawah. Okay, so saya tuliskan juga supaya tak ada yang lupa bila tengok balik video ini ataupun bila tengok balik nota yang dia tengah salin sekarang ni. Okay, so kita substitute. So 2, 3 kuasa 3 per 3 tolak 3 kuasa 4 per 4 tolak substitute 0. Substitute je walaupun awak tahu memang total dia 0. So ini ada satu markah. Okay, diingatkan semula. And then terus dia tekan kalkulator daripada awal sampai akhir yang bahagian substitution ni. And then kita akan dapat jawapan negatif 9 per 4. So untuk double check awak punya jalan kerja ataupun final answer betul ataupun salah, terus dia type soalan tu dalam kalkulator. Nanti boleh cari dekat kalkulator yang canggih yang dah beli hasil duit allowance tu. Tekan kat situ. Cari dekat mana integration yang boleh isi limit tu. Type je. Nak type X, type alpha X. Okay. Saya zoom out so boleh screenshot. So dekat situ saya sudah bagi kerja untuk awak. Tengok dekat bawah. Tu kerja awak untuk buat soalan F dengan G. Maksudnya method yang sama juga digunakan untuk ni. Maksudnya soalan F dan G ni integrate biasa. Tak perlu pun by sub. Faham Okay. So sekarang barulah kita pergi ke integration by substitution untuk definite integral lah. Okay. So ada dua method sebenarnya kat sini saya nak tunjuk. Di mana method satu ni yang digunakan dalam YouTube unit matematik. Manakala method dua adalah method yang orang kata old school. Beza dia cuma tukar limit je. Okay, tengok soalan dia. Saya ambil ni soalan tutorial Tutorial soalan 10I. Okay, so kalau tengok dekat soalan saya zoom in. So kita let U sama dengan yang bahagian dalam dia sahaja. Ambil yang complicated tapi dalam dia je. Kemudian differentiate, mesti ada 3 baris ni. U, du dx, dx. Lepas tu, saya nak tulis kat sini sikit So ini step pertama macam biasa. So step pertama macam biasa. And then kita ada penambahan step di sini di mana kita tukar limit. So step kedua, kita cari limit U. Kenapa kita kena cari limit U? Sebab
Nanti dulu saya explain tu sekejap lagi. Sebab bila kita substitute semula kita punya U dengan DX dalam original question, dekat belakang ni, saya guna highlight purple, dekat belakang ni dia dah jadi DU tau. Bila dekat belakang DU, limit pun mesti untuk U. Bukannya untuk X. Sebab 0 dan 1 ni adalah untuk DX. Bukannya untuk DU. So siapa yang letak 0 dengan 1, bila mana DU dekat belakang tu adalah salah. Salah sama sekali. Maksudnya konsep tu memang tak kena, dia tak faham apa soalan tu, apa yang berlaku intipati soalan tu, dia tak faham. Okay, so macam mana kita nak dapatkan limit U tersebut? So kita guna apa yang kita let tadi sebenarnya. Ni, let U sama dengan ini kan. Dari sini kita boleh cari nilai limit untuk U. So saya tulis kat sini bila X sama dengan 0 dan saya substitute 0 tu dalam X squared lah. So saya akan dapat U sama dengan 1. And then bila X sama dengan 1, saya substitute, saya akan dapat U sama dengan 0. So tengok dekat sini, bila X sama dengan 0, U sama dengan 1. When X equals 0, U equals 1. Nampak When X equals 1, U equals 0. Sorry, salah. Walaupun nampak dia punya limit DU tu, 1 dekat bawah, 0 kat atas macam tak logik kan. Sebab kita baca nombor kan dari bawah ke atas. Tak logik lah 1 datang dulu baru 0 kan. Tak apa. Tak apa. Biar je dia macam tu. Sebab sekarang kita kira untuk U. So, kita kira substitute kita punya dx tadi adalah du sama dengan du over negative 2x, dan kalau tengok dekat situ x dengan x tu boleh potong. Kemudian saya bawa keluar 5 dan negative 2. Nampak? And then saya integrate u kuasa 3/2 tu macam biasa. Integrate je dia, tapi sebab dia ada limit 1 sampai 0 tu kan. Letakkan limit di tempat dia lah. Yang kat atas letak kat atas, yang kat bawah letak kat bawah. Kemudian kalau boleh simplify, kita simplifykan dia. 2 dengan 2 boleh potong. 5 kat atas dengan 5 kat bawah boleh potong. Tinggallah negatif tu sorang-sorang kat luar. It's okay. So sebab limit ni tadi untuk U kan, kita tak payah dah substitute balik U dalam bentuk X. Tak payah. Terus je substitute tu limit. So ingatlah apa yang saya pesan tadi, atas tolak bawah. So substitute limit atas iaitu 0, and then substitute limit bawah iaitu 1. Tekan je kalkulator dan kita dapat 1 sebagai kita punya jawapan. And in fact, kalau awak tekan kalkulator dekat original question yang 5x kurungan 1 tolak x squared 3/2 dx tu, awak akan dapat jawapan sama juga, 1. And kalau awak tekan kalkulator yang bahagian du ni juga, awak akan dapat jawapan sama juga, 1. Tapi dekat kalkulator tak ada huruf u kan. Awak tukarlah x ke y ke kat huruf, kat huruf pula. Kat kalkulator tak ada huruf x dengan y je kan. Okay, so ni method pertama. Saya sebenarnya lebih prefer method pertama lah daripada method kedua. Tapi saya tunjuk je dua-dua method. Lepas tu korang pilihlah sendiri cara mana yang korang nak pakai. Kalau kat sekolah dulu dah biasa dengan method 2, teruskan dengan method 2. Make sure cara penulisan tu betul. Okay, jangan tukar limit u tapi dia punya limit masih dalam x. Tidaklah, tak boleh. Okay, so dekat method 2, kalau awak perasan dekat sini, ini yang kita tak cari pun limit u. So nampak tak di dua kotak yang sebelah kiri, dua kotak yang pertama, saya integrate je macam biasa tanpa limit. So ini step pertama saya, integrate macam biasa, tanpa limit. Maksudnya dekat sini ada tambah C. Ni dekat final answer sini, dekat bawah kotak yang kedua. So nampak, kita buat je macam biasa tapi tak ada limit. So step yang kedua, tulis balik. Tapi kali ni, tulis balik, tulis semula. Tapi kali ni dengan dia punya limit yang ada di original question lah, iaitu 01. So sebab kita punya final answer tu dalam bentuk X kan. So yang dekat bawah kotak highlight hijau ni, kita tuliskan balik final answer dia terus dekat situ. Tak payah jalan kecil lagi sekali lah sebab kita dah kira kan apa hasil dia kan. So dekat sini dah tak perlu dah tulis tambah C. So no plus C dekat sini. Step yang kedua ni. So nampak ada punya limit dia. Saya pakai warna pink, 01. Sama dengan original question dan dekat tempat yang kita substitute je, final answer tadi tu, masih juga 01. Kita tak tukar langsung limit dia kepada limit U. Sebab apa? Sebab kita dah kira jawapan dia dalam bentuk plus C yang general tadi. Dan kita ambil je yang tanpa plus C, terus dia substitute 1 dan 0 tu. Cuma cara dia akan jadi panjang sikit lah. Berbanding method pertama tadi, kita cuma ada ini je. Bila method 2 ni, kita ada 3 parts dekat situ. Di mana awak kena cari U, du, dx macam biasa. Substitute, dapatkan jawapan in general, ada tambah C. Kemudian baru tulis balik dengan dia punya limit. So up to you nak guna cara yang mana. Kalau dari sekolah dah selesa dengan method 2 ni, teruskan, make sure cara penulisan betul. Tapi saya lebih suka guna method 1. Okay, so saya akan tunjuk selepas ini menggunakan method 1 sahaja. Kalau you nak try method 2,
untuk you punya jalan kerja, go on. Saya support je. Okay, so kita tengok dekat tutorial 5.2, saya dah tulis dekat corner atas tu, ini adalah bicep biasa, bukan special case. Okay, so saya zoom in. Dekat sini saya buat remark siap-siap lah, saya guna method 1. Okay, so macam biasa, U, kemudian du dx, kemudian dx. So siapa yang lebih complicated? Obviously yang dekat bahagian bawah. So kita ada 3 tambah x squared. And then differentiate, kita akan dapat 2x. Kemudian kita susun balik, kita akan dapat du over 2x. And then step kedua adalah tukar dia punya limit. So step 2 dekat sini, tukar limit. So when x equals square root 3, saya zoom out, nampak? Okay, so maka u adalah 3 tambah, saya zoom in balik. So 3 squared sebab dia 3 tambah x squared tadi. So tekan je lah calculator, tak tekan pun tak apa sebab square dengan square root tu boleh potong kan. So kita akan dapat 6. And then limit atas tadi adalah kosong. So when x sama dengan kosong, u adalah 3 tambah kosong squared which is 3. Okay, so kemudian kita akan substitute dalam original question. Sama dengan, so sekarang sebab dekat belakang nanti akan tukar du kan. So kita tukar limit untuk u iaitu bila x sama dengan square root 3. Square root 3 kat bawah kan. So u akan jadi 6. Tulis 6 dekat bawah. And then bila x sama dengan kosong, kosong tu lokasi dia kat atas kan. U sama dengan 3. Tulis 3 dekat atas sana. Walaupun dia nampak tak logik, it's okay. Biar jadi macam tu. Kemudian x dekat atas kita tak kacau. Ada per u, kat bawah kita dah tukar jadi u. Kemudian dx akan jadi du over 2x. Kemudian kita tengok dekat situ, x kita boleh potong. So constant 2 saya bawa keluar jadi 1/2. Integrate 1/u du. So dekat sini menjadi masalah kepada semua yang sudah cuba sebab bila u ni bawa naik atas, dia jadi u kuasa negatif 1 kan. Bila kita integrate benda ni, dia dapat u kuasa kosong. Per kosong. Siapa jawab macam ni? Salah. Kita mana boleh per kosong? Bila per kosong, dia undefined. So sebenarnya ada special formula untuk ni tapi kita belum belajar lagi sebab tu dekat chapter 6. So saya explain sekejap lah dekat sini, benda simple je sebenarnya. Integrate 1/x, dia memang formula ni. Akan dapat ln x tambah c. Dia kena letak modulus kat situ. So nanti benda ni kita akan belajar di chapter 6. Ini sekarang untuk pengetahuan sajalah. Dah alang-alang saya termasukkan contoh ni kan. Okay, so sama juga kita apply bila dia jadi 1/u du. Tadi ini 6 dengan 3 kan. Okay, so kita akan dapat 1/2. Integrate 1/u akan dapat ln modulus u. So limit kita letaklah tadi 3 kat atas, 6 kat bawah. And always atas tolak bawah. So bila kita bekerja dengan ln ataupun log, kita akan apply juga property log lah. Macam mana kita nak apply tu? Substitute je dulu 3 dengan 6 tu. So kita akan ada 1/2 biar je dekat luar. And then kita kat sini buat substitute 3 tolak substitute 6. 1/2 tu dia mesti darab dengan semua orang yang ada dekat dalam tu. Jangan darabkan dengan substitute 3 je. So awak punya bracket mesti betul. Okay, so bila kita substitute ni dia akan dapat 1/2. So substitute 3 dalam u akan dapat ln 3. So modulus 3 akan dapat 3 lah kan. And then tolak modulus 6 akan dapat ln 6. Okay, so dekat sini log bila tolak dia akan jadi bahagi. Yang bahagi tu log atau number dia saja. Number dia sahaja. So dia akan jadi macam ni. 1/2 ln 3/6. Nampak? Saya combinekan dia. Sebenarnya nak tukar jadi pecahan pula. Nak terus tekan kalkulator dan jadi desimal pun okey je. Tapi benda ni penting kalau soalan tu minta show answer dalam bentuk yang dia nak. Terutama sekali dalam bentuk ln macam ni lah. Okay. So 3/6 tu boleh simplify lagi jadi 1/2. Settle lah. Ataupun terus je tekan kalkulator dapat negatif 0.3466. Paling banyak 4 decimal places lah. Okay, so kalau soalan tak minta jawapan dalam bentuk contoh bentuk ln je ke ataupun eksponen ke dalam bentuk yang dia nak, awak bagi je lah jawapan dalam bentuk perpuluhan. It's okay. Especially soalan-soalan yang melibatkan ln macam ni lah. Bagi je dalam bentuk desimal. Kecuali soalan nak dalam bentuk yang lain. So saya zoom out. So sorry saya termasukkan contoh ni. Saya tak perasan kita akan bekerja dengan ln macam ni. Kita tak masuk lagi yang ni kan. Okay, so kita tengok dekat soalan seterusnya.
Okay, so saya dah tulis dekat corner atas tu, ini adalah special case. So special case macam mana hari tu minggu lepas kita belajar, kita kena tukarkan balik daripada kita let U tu, tukar dia balik jadi X sebagai subjek. So kita tengok, saya tulis remark lagi sekali kat sini, saya guna method 1. Okay, so macam biasa buat U, du dx dan dx. Saya zoom in, saya bimbang orang tak nampak. Okay, so macam biasa kita akan ambil yang complicated tapi dalam dia sahaja, which is 1 tolak X ni lah. So U kita 1 tolak X, du dx negatif 1. Maka dx kita susun akan dapat negatif du. Settle. Tapi kita kena tukar dia punya limit. Sebab apa? Sebab bila kita masukkan dalam original question, kita ada X yang kita tak kacau, kemudian kita ada U kuasa 3 dan dx kita sudah menjadi negatif du. Bila du dekat belakang, limit mesti untuk U, bukan lagi untuk X. That's why kena tukar limit. So mari kita tukar limit. So step yang kedua kan tu, change limit, di mana kita kena cari limit untuk U lah. So when X equal, yang bawah apa? Kosong. When X equal kosong, U sama dengan 1 tolak kosong, which is 1. When X equals 0.5, limit atas dia tu, so kita akan ada U sama dengan 1 tolak 0.5, which is setengah lah 0.5. Kita masukkan. So yang dekat bahagian bawah adalah kosong, maka U dia adalah 1. Yang dekat bahagian atas adalah 0.5, maka U dia adalah 0.5. Nampak? Dekat sinilah special case berlaku di mana kita tak boleh cancel X. So kita tukar kita punya let U ni tadi, tukar menjadi X di depan. So tukar je tempat dengan U, susun-susun kita dapat 1 tolak U. Kita masukkan dia dalam X tu. Itulah special case-nya. Okay, so kita masukkan, saya tulis kat sini lah. So integrate dari 1 sehingga 0.5. Oh, ada negatif kan dekat luar ni. Sebab kita ada negatif du tu, sebenarnya dia adalah negatif 1. Kita bawa dia keluar sebab dia constant, negatif 1. So U kuasa 3 saya letak depan and then X adalah 1 tolak U. And then ada du dekat belakang. Nampak Saya pakai highlight warna hijau, X sama dengan 1 per U, bawa masuk dalam X ini, jadilah ini. Highlight hijau tu dia punya penghubung jalan cerita. Okay, so jangan risau kurungan tu hanya kuasa 1, maka U boleh expand. So bila kita expand, so ada negatif dekat luar jangan terlupa dia. Integrate dari 1 sehingga 0.5, U kuasa 3 tolak U kuasa 4 du. So dekat sini, kalau negatif tu mengganggu awak, masukkan je dia balik dalam function. So kalau tak nak terlupa lah negatif tu, masukkan je dia balik dalam function. So dia akan jadi integrate 1 hingga 0.5, U kuasa 4 tolak U kuasa 3, betul tak? Sebab nanti dia akan jadi negatif U kuasa 3 tambah U kuasa 4. Saja saya nak letak yang positif dekat depan. Nampak So integrate lah dia. So jadi U kuasa 5 per 5 tolak U kuasa 4 per 4. So atas 0.5, bawah 1. So limit atas tolak limit bawah. So kita ada 0.5 kuasa 5 per 5 tolak 0.5 kuasa 4 per 4. So itu substitute atas. Tolak substitute bawah. Mesti tunjuk substitution walaupun dia macam senang je. Tunjuk je semua. Ini semua markah. Okay, lepas tu terus dia tekan kalkulator. Terus tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu 13 per 320. Okay, so sekejap saya nak tunjuk macam mana cara kalau kita tekan dekat kalkulator. Okay, so tengok dekat sini, kalau guna kalkulator yang sama macam saya ni, dia ada dekat sini. Nampak tak anak panah kuning yang saya lukis tu? Dia ada dekat situ. Tekan je benda tu and then awak type je. Ni soalan A tadi sebenarnya, soalan yang kita buat first tadi tu. So typekan je, mana nak cari huruf X, cari X. Dia sebenarnya ada dekat bawah tu. Dekat ni kurungan ni. Nampak tak saya buat bulat kuning. So nak buat huruf X, mesti buat huruf X lah sebab bila awak tekan integration tu kan, dia automatic ada dx dah dekat belakang. So kalau awak punya function dalam huruf T ke, huruf U ke, awak kena type balik dalam huruf X. And then isikan dia punya limit dari negatif 1 sehingga 3 and then awak dapatlah jawapan dia. Tekan je equal. Kadang-kadang kalau function tu susah sikit, dia lama sikit berfikir. Nanti macam kosong je awak punya kalkulator, lepas tu baru keluar jawapan. Okay, semudah tu je lah untuk tekan kalkulator tu, discard. Okay, kita pergi ke sini balik. Dekat sini saya dah tulis dah dekat bawah ni, soalan 10 C dengan D, ini kena guna special case. Sebab tu saya letak di bawah topik sini.
Teruslah tanda siap-siap dekat awak punya soalan tutorial tu. Soalan 10 CD mesti guna special case juga. Tadi bicep biasa ada ke? Tak ada. Kemudian, so ni sebenarnya extra question saya nak discuss sebab, okay, ini kita kena figure out, dia tak bagi tahu pun guna method apa, adakah ni integration biasa ataupun integration by sub ataupun integration by sub special case. Tak ada cakap langsung. So nak tak nak kita kena redah je. So pertama sekali kita tengok dekat soalan tu siapa lagi complicated. Obviously cert tu kan yang complicated tapi kita ambil dalam dia je. Maka kita punya U dekat sini adalah T squared minus 1. Obviously lah kena buat integration by sub. Sebab kita ada T kuasa 3 dengan T squared minus 1 kuasa 1/2. Mana boleh nak expand guna benda ni? Nak tak nak memang tak boleh guna integration biasa lah. Guna by sub. Sebab tu je yang kita baru belajar. Okay, so kemudian differentiate U. So du dt lah, jangan tersalah pula Ini dalam bentuk T. So du dt adalah 2T, maka dt adalah du over 2T. So kalau saya tukar cari limit U, when x equals 1, u equals 1 squared minus 1 which is 0. When x equals cert 2, dari mana dapat 1 dengan cert 2 ni? Daripada limit ni, 1 dengan cert 2, highlight hijau. And then kita akan dapat u sama dengan t squared. So cert 2 squared tolak 1. So cert dengan squared boleh potong. So tinggal 2 tolak 1 akan dapat 1. Okay, now kita substitute dalam original question. So kita akan ada integrate t kuasa 3 tak kacau. So dia sudah jadi u kuasa 1/2 and then dt jadi du over 2t. Maka limit dia bila x 1 di bawah, dia jadi u kosong di bawah. And then bila x cert 2 di atas, u akan jadi 1 dekat atas tu. Okay, so kita nampak boleh potong t dengan t kuasa 3 tu jadi kuasa 2 kan. So kita tinggal integrate kosong hingga 1 t kuasa 2, u kuasa setengah du/2. Constant tu boleh bawa keluar lah, tapi kita nampak sudah dekat sini yang ini adalah special case di mana saya guna warna biru. T squared ni kita boleh substitute dengan kita punya let u ni tadi. Nampak sudah kan? Okay, so bila saya susun semula 1/2 ada dekat luar, integrate kosong hingga 1, u kuasa setengah saya letak depan. T squared sudah menjadi u tambah 1 and then du. Jangan panik, ini kurungan kuasa 1, maka kita boleh expand. Kemudian awak sambunglah jalan kerja ni, saya tak sambung. Kemudian sambung sendiri. Jawapan belakang insyaAllah betul. Okay, so ini yang saya nak discuss dekat sini untuk soalan extra question ni, soalan 2. Kemudian ada satu benda lagi yang saya nak discuss. Ini. Okay, so apa yang berlaku di sini? Hx ni dia bagi dalam dua function tapi dalam bentuk kosong ke kiri 6x squared, kosong ke kanan 1/2 set x. Okay. Saya cuba untuk lukiskan dia punya number line so that kita nampak apa yang akan kita integrate. Bukan apa, siapa yang akan kita integrate. Okay, first kali buat number line. X kan. So, kita tanda dekat sini, yang kita ada kat sini cuma kosong je. Maka, kita punya number line kita kosong lah. So, x less equal 0, maka kosong ke kiri adalah function 6x squared. So, kosong ke kanan adalah function 1/2 set x. Soalan nak integrate daripada negatif 1 sehingga 1. Nampak dah kan function mana yang kita patut ambil dan patut tukar kita punya integration tu di mana. Kita tak boleh terus ambil negatif 1 sehingga 1 untuk hx. Sebab function kita bertukar dekat kosong. Obviously function tu berubah dekat bahagian sini. So kita kena pecah dua kita punya integration sekarang. Macam mana nak tuliskan dia? Lupa tulis dx. Okay, so dari negatif 1 sehingga kosong kita akan integrate siapa? 6x squared. Jangan lupa tulis dx kat belakang. Kemudian tambah jangan tolak pula. So daripada kosong sehingga positif 1 kita akan integrate siapa? 1/2 set x dx. So ni dah senang lah. Set x yang dekat belakang tu kena bawa dia naik atas sebelum awak integrate. Yang 6x squared tu senang je kan nak integrate. Okay, kemudian awak selesaikan dan substitute mengikut mereka punya limit masing-masing lah. Contoh 6x squared kita akan substitute negatif 1 dan kosong. Untuk 1, 2 set x tu kita akan substitute kosong dan positif 1. Kena berhati-hati. Okay, so di sini selesaikanlah sendiri. Awak sambunglah. Sepatutnya dah terror sikit lah kan. Yang mencabar dekat sini pun cuma substitution je. Tak mungkin macam belum pandai nak bezakan lagi bila masa guna special case, bila masa yang by sub biasa. Okay.
So saya tengok dekat chat box ni tak ada pun soalan berbangkit. Saya rasa tu je lah kot. So the end, lengkapkan tutorial chapter 5. Saya dah discuss 99% tutorial chapter 5 ni, almost everything. That's it. Thank you so much. Bullet and call. Bye-bye.